الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى بلا مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan juga Nuh dan juga keluarga Ibrahim serta keluarga Imran ke atas seluruh alam. Ayat membicarakan tentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih sesuai dengan hikmah, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sekian ramai makhluk, sebahagian daripada mereka dipilih untuk menjadi orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada orang yang meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala oleh kerana amal perbuatan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Allah pilih, nakkan si fulan tu untuk aku jadikan orang yang aku kasihi. Si fulan tu aku pilih untuk jadi orang yang hampir dengan aku. Si fulan itu aku nakkan dia orang yang dia selalu mengingati kepada aku. Allah memilih kepada sesiapa yang Allah kehendaki daripada sekian ramai hambanya, dan itu adalah kehendak Allah untuk memilih siapa yang Allah kehendaki untuk dekat dengan Allah, untuk rapat dengan Allah, untuk dimuliakan oleh Allah daripada semua makhluk yang lain. Bila mana kita melihat orang yang mempunyai kedudukan yang hampir dengan Allah, melihat kepada orang yang saleh, melihat kepada orang wali, melihat kepada orang yang disukai oleh orang ramai, melihat orang itu berpengaruh kepada orang ramai dari hal-hal kebaikan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih dia untuk menjadi wali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang rapat kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Maka di dalam hal ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeza satu kepada yang lain. Ada yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hamba pilihan, ada pula yang sebaliknya. Itu semua adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sekian ramai makhluk yang dipilih oleh Allah adalah kalangan para anbiya. Allah astafa, Allah memilih. Siapa yang dipilih oleh Allah? Adam. Adam dipilih daripada mana? Adakah Adam nak dipilih daripada sekian ramai manusia? Dia adalah manusia pertama. Lalu kalau begitu, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam itu daripada siapa? Kalau nak dipilih itu daripada satu warna itu, daripada satu bendanya sama, warnanya beza, baru di situ kita akan memilih mana yang paling baik. Nak dibandingkan Nabi Adam dengan sesama manusia pada waktu itu untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada manusia. Lalu yang dipilih Adam daripada siapa? Ada dua makna. Yang pertama, Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini daripada jin, daripada juga para malaikat yang dipilih sebagai penghuni bumi untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi khalifah kepada Allah adalah manusia, dan manusia pertama yang dicipta oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Makna yang kedua, Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh kerana untuk menjadi datuk kepada insan yang terpilih. Siapa insan yang terpilih?
the chosen one, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana manusia yang terpilih ini Rasulullah, maka dipilih Adam oleh Allah untuk menjadi gandum kepada makhluk yang terpilih itu. Maka dengan demikian kemuliaan pilihan yang diberikan oleh Allah kepada Adam disebabkan oleh kerana cincin Adam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-walid bibarakatil walad. Bapa dapat berkatnya anak. Siapa itu? Nabi Adam. Siapa membawa barakah kepada Nabi Adam? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inna Allah astafa Adam. Allah berkehendak untuk memilih Adam daripada makhluk jin dan juga malaikat, ataupun Allah memilih Adam daripada yang lain disebabkan oleh kerana Adam adalah membawa manusia yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah memilih daripada kalangan manusia, Allah pun memilih daripada kalangan jin, Allah pun memilih daripada kalangan malaikat. Inna Allah astafa minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu memilih daripada sekian ramai malaikat, dan juga Allah memilih daripada sekian ramai manusia. Di antara malaikat yang dipilih oleh Allah 10 malaikat untuk menjadi malaikat terpilih daripada sekian bilangan jumlah malaikat yang tak terhitung bilangannya. Pilih 10 orang atau 10 malaikat. Daripada 10 malaikat dipilih yang the best, Sayyidina Jibril alaihi salam. Siapakah yang memilih 10 malaikat daripada sekian ramai malaikat? Allah. Siapa yang memilih satu di antara 10? Allah. Kalau begitu sunnatullah atau sifat Allah memilih daripada sekian ramai hambanya untuk menjadi hamba yang dekat dan hampir kepada Allah. Moga-moga tak seorang pun daripada kita yang tak dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang hampir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sesungguhnya Allah berkuasa dan mampu untuk berbuat demikian. Moga-moga Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang hampir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah astafa Adam. Kemudian yang dipilih daripada keturunan Nabi Adam wa Nuhan. Banyak keturunan Nabi Adam yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh. Kemudian wa ala Ibrahim yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga daripada keturunan Nabi Nuh adalah keluarga Nabi Ibrahim, termasuk Ibrahim sendiri. Dan keluarga Nabi Ibrahim yang dimaksudkan adalah anak dan keturunan Nabi Ibrahim. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Nabi Ibrahim ada anak 2 orang, Ismail dan juga Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub mempunyai anak 12 orang. Daripada 12 orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alaihissalam, walaupun dia nombor 2 daripada bawah, kenapa tak dipilih oleh Allah yang sulung atau yang bungsu untuk menjadi Nabi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa ini dipilih daripada nombor 2 dan yang dipilih? Kehendak Allah nak pilih siapa? Tak ada mana undang-undang yang akan mengatur pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Imran, dan Allah memilih Imran. Ibrahim, ala Ibrahim yang dimaksudkan adalah Ibrahim sendiri dan juga anak-anaknya. Wa ala Imran, dan juga yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imran. Siapa itu Imran? Di sini ahli tafsir berbeza pandangan, sebab mereka melihat di dalam sejarah Bani Israel, di situ ada beberapa orang yang bernama Imran. Yang pertama, Imran ayah pada Nabi Musa, Musa bin Imran. Yang kedua adalah Imran bapa kepada Siti Maryam. Bapa kepada Siti Maryam namanya Imran. Maka mereka berbeza pandangannya. Dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah memilih Imran, Imran yang mana satu? Abah kepada Nabi Isa, abah kepada Nabi Musa, ataupun bapa kepada Siti Maryam. Maka dalam hal ini ramai daripada ahli tafsir yang cenderung untuk
melihat bahwasanya Imran yang dimaksudkan itu adalah bakul kepada Siti Maryam alaihissalam. Yang lebih membingungkan lagi, Nabi Musa mempunyai saudara perempuan namanya Maryam. Saudara Nabi Musa namanya Maryam binti Imran. Ibu kepada Nabi Isa namanya Maryam binti Imran. Yang mana satu Imran pula ini sama-sama Maryam. Maka bila mana dikaji daripada silsilah nasab, didapati bahwasanya Imran yang dimaksudkan adalah Imran ayah kepada Siti Maryam alaihissalam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekian keturunan Nabi Ibrahim atau daripada Imran adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Imran alal alamin. Dipilih daripada siapa? Daripada alam, daripada alam semesta. Bermakna orang-orang ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya adalah orang termulia di zamannya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga keluarga daripada Imran dan juga keluarga alal alamin, di zamannya, tapi tidak setelah zaman mereka. Yani untuk setelah zaman mereka tiada di situ penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Imran ataupun Ibrahim ataupun Nuh lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh kerana mereka hidup di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah mempunyai sifat untuk memilih daripada sekian ramai hambanya untuk didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mempunyai beberapa sifat. Di antaranya adalah seorang bernama Zaid al-Khair datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa tanda Allah itu sayang kepada hamba dan apa tanda Allah itu tak sayang kepada hambanya?" Ini siapa orang disukai oleh Allah, untuk dekat di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Kata baginda Rasulullah, "Bagaimana keadaanmu wahai Zaid?" Yani engkau tanya soalan macam itu, apa yang menjadi sebab kepada engkau bertanya soalan seperti itu? Tentunya Zaid nak tahu tentang sifat orang yang disukai oleh Allah. Nabi nak mengeluarkan apa sebab dia bertanya, nak melihat adakah sifat-sifat yang akan disebutkan oleh Nabi itu ada pada diri Zaid atau tidak. Maka Nabi tanya balik, "Apa yang ada pada kamu wahai Zaid?" Kata Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini suka kepada kebaikan dan saya suka kepada orang-orang yang baik. Saya senang bila mana berbuat baik dan saya susah hati bila mana terlepas peluang berbuat baik." Nabi menjawab, "Cukup, itu tanda Allah sayang kepada orang, kepada hambanya. Suka kebaikan, suka kepada orang-orang yang baik, senang ketika berbuat baik, susah hati bila mana terlepas daripada perbuatan baik." 4 sifat ini sebahagian daripada orang yang disukai, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang ada 4 sifat tadi. Dzurriyyatan ba'duha min ba'dhin wallahu samii'un 'aliim. Yani kebaikan itu adalah daripada dzurriyyah satu kepada yang lain. Wallahu samii'un 'aliim. Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Yani kebaikan itu pilihan itu, kemuliaan itu adalah berterusan daripada dzurriyyah sampai dzurriyyah. Yang dimaksudkan adalah mereka dzurriyyah itu, keturunan itu akan menjadi baik daripada keturunan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah bila mana keturunan itu adalah berpegang kepada kebaikan yang dibawa oleh keturunan yang sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar nasab, bukan hanya keturunan orang yang baik mesti jadi baik, tak.
Kebaikan kepada seseorang itu bukan terletak kepada nasabnya, tapi terletak kepada al-qiyam, nilai-nilai murni yang Allah berikan. Terletak kepada agama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu itu adalah yang mempunyai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila mana dia bernasab dan bertakwa kepada Allah, maka Allah telah memberikan kepadanya dua kemuliaan, kemuliaan nasab dan juga kemuliaan agama yang diambil iktibar oleh Allah Subhanahu wa taala.